Assalamualaikum, nama saya Muaz. Hari ini kita bercakap tentang empat sahabat Nabi yang mana selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, ada empat khalifah yang mengganti pemerintahan, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan ada antara persamaan empat sahabat Nabi ini ialah ketika mereka meninggal dunia, masing-masing telah dikonspirasi kan untuk dibunuh. So, tapi persoalannya ialah untuk sahabat-sahabat Nabi yang begitu hebat, yang kita kagumi, kenapa begitu pengakhiran mereka? Kenapa pengakhiran mereka dalam keadaan mereka ditikam dari belakang? Untuk menjawab soalan ni, antara sebab lain ialah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin meninggikan lagi darjah mereka dengan dalam keadaan diri mereka itu diambil kesempatan. Ada orang lain yang mengambil hak mereka, maksudnya ada orang lain yang mengambil nyawa mereka, dan secara tak langsung ia meninggikan lagi darjat seseorang itu, dan atas dasar kesabaran dan menerima menerima hakikat. Dan bila kita benar-benar memerhatikan benda ni, jadi bila di muka pengadilan kelak, habislah dosa pahala-pahala yang ada pada si pembunuh ni. Secara logiknya, kalau kita fikir, bila kita buat salah dengan seseorang, kita akan kalau kita diinaya, kita akan menerima pahala dia untuk diri kita. Dan kemudian jika pahala dia itu sudah habis, kita punya dosa pula akan dipindahkan kepada dia. Dan itulah yang berlaku di hari pengakhiran kelak, pengadilan kelak di Padang Mahsyar, di mana Allah telah menaikkan darjat empat khalifah ni dalam keadaan dia mati dalam keadaan diambil kesempatan oleh orang lain, dan berkat kesabaran dan cara mereka redha dengan apa benda yang berlaku pada diri mereka, telah menaikkan lagi diri mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita pergi kepada salah satu cerita ni, tapi macam mana dengan Nabi Muhammad SAW? Kenapa beliau mati dalam keadaan sakit tua ketika umur beliau iaitu 63 tahun? Penyelesaian jadi kalau kita gunakan logik bahawa lebih baik mati dibunuh, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak mati dibunuh oleh kaum lain, oleh agama lain? Sebenarnya Allah Maha mengetahui, dan dia mengetahui tentang sifat manusia ni bagaimana. Dan kalau Nabi Muhammad SAW pemergian beliau adalah disebabkan dibunuh oleh agama Kristian ataupun agama Hindu ataupun agama selain daripada Islam, dah tentu ia akan menanam satu bentuk kebencian dalam diri setiap umat Muslim untuk membenci mana-mana agama yang mengambil nyawa Nabi yang kita paling sayang. Dan secara teorinya ialah bila Allah menyuruh kita mengikut seperti apa benda yang Nabi Muhammad SAW buat, maksudnya kita kena suka apa benda yang Nabi suka, dan kita kena benci apa benda yang Nabi benci. Dah tentu orang yang cuba nak bunuh baginda dah tentu ialah satu benda yang dibenci. Kalaulah ditakdirkan bahawa dia dibunuh oleh puak-puak lain selain daripada Islam, dah tentu kita akan membenci puak tu sehingga ke hari kiamat. Jadi ada baiknya sebenarnya Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan yang baik. Itu antara sedikit cerita yang saya boleh faham lah tentang apa sebenarnya benda yang berlaku. Maybe kita akan ada bermacam-macam pendapat, bermacam-macam pengajaran untuk kisah-kisah yang seterusnya, wallahualam. Tapi itu apa benda yang saya dapat daripada apa benda yang saya dengar lah, bila saya cuba berfikirkan tentang sesuatu, especially bila kenapa dan mengapa. Kalau ada apa benda yang awak nak tambah ke, silakan. Saya sedia nak mendengar. Jadi tunjukkanlah di ruangan komen di bawah. Apa pun baik-baiklah dalam menjaga diri ya. Assalamualaikum.